Perkenalkan diri dulu, nama saya Zaim Durul Aman. Saya adalah seorang pensyarah di Fakulti Komunikasi, Seni Visual dan Computing di UNISEL, dan saya adalah pensyarah di Jabatan Seni Visual yang banyak mengajar tentang mata pelajaran ataupun kursus-kursus yang berkisar kepada skill. Saya juga adalah seorang pelukis yang memang bergiat aktif dalam kerja-kerja visual, kerja-kerja seperti berpameran di dalam negara dan juga di luar negara, dan pernah mengadakan pameran solo 4 kali, dan solo yang terakhir saya pada 2016 di Galeri Tapak. Saya berkelulusan ijazah sarjana muda ITM pada tahun 1988 dan juga master di dalam Fine Art, Master in Fine Art Technology di UiTM Shah Alam juga, dan berpusat di Jalan Osman waktu saya belajar dulu. Di Fakulti Komunikasi, Visual Art dan Computing, kami ada 3 jabatan yang bergabung, iaitu Jabatan Komunikasi, Jabatan Seni Visual dan juga Jabatan Computing. Dan sebelum ini kami dikenali sebagai Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Kampus kami adalah di UNISEL Shah Alam. Tapi bila bergabung 3 jabatan membentuk satu fakulti, kami berpindah ke kampus induk di Bestari Jaya, dan sekarang lebih kurang 3 tahun gabungan ini, dan juga kami dapat pelajar yang agak ramai, dan juga dah ramai yang graduate dan mendapat pekerjaan yang bagus. Di antaranya adalah pereka grafik ataupun grafik designer, dan ada juga yang menjadi pensyarah, dan ada juga yang menjadi senior designer di luar negara. Ada beberapa orang yang telah bekerja di luar negara sebagai senior designer dan dapat gaji yang sangat lumayan. Oleh itu, pada anak-anak, adik-adik yang baru menghabiskan STP dan juga STPM yang ingin melanjutkan pelajaran di bidang seni visual, bolehlah mendaftar di UNISEL pada semester-semester yang berikutnya. Kami akan sentiasa menawarkan kursus-kursus ini dari masa ke semasa. Okey, untuk adik-adik yang bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM, khususnya dalam bidang seni visual, saya ada sedikit lah, bukanlah nak kata mengajar, ada sedikit tips dari segi mengasah bakat ataupun mengasah skill daripada asas sehinggalah mahir untuk menghasilkan satu-satu karya. Yang paling penting sekali adalah mengenali ataupun mengetahui apa itu element of art. Di dalam element of art tu, disitulah sebenarnya asas bagaimana kita nak menghasilkan satu-satu karya ataupun satu-satu lukisan itu. Sebab setiap lukisan yang kita hasilkan tu perlukan kepahaman tentang asas. Di dalam element of art itu diterapkan pengenalan tentang garisan ataupun line, pengenalan tentang rupa ataupun pengenalan tentang shape, form, value, texture dan juga color. Color yang ataupun warna dalam chapter element of art tu, anak-anak harus mengetahui bahawa terdapat 2 campuran warna yang sangat penting, iaitu primary color ataupun warna prima dan juga secondary color ataupun warna sekundar. So daripada 3 warna primary ini dicampur menjadi warna secondary ataupun warna sekundar yang membentuk beribu-ribu warna selepas itu. Dan kepahaman yang inilah yang harusnya pelajar-pelajar tahu, dan kita tidak akan tahu melainkan pengalaman. Maknanya kita harus praktis dari hari ke hari. Semakin lama kita praktis, semakin banyak yang kita tahu. Sebab
sekadar melalui penglihatan ataupun pembacaan tanpa ada praktikal, susah untuk kita nak memahami kerja-kerja kreatif ataupun kerja-kerja visual. Contohnya mata pelajaran skill, iaitu drawing, kita ada dua, drawing 1 dan juga drawing 2. Drawing 1 mengkhususkan tentang asas seni lukis daripada yang seasas-asasnya, macam saya cakap tadi, element of art. Dan drawing itu khusus kepada figurative painting sahaja. Dan dua subjek ni adalah subjek yang menggunakan kaedah manual untuk mengasah skill, dan tak ada pada kursus-kursus yang lain. Dan selain daripada itu, ada juga subjek selain daripada drawing, illustration. Illustration juga adalah method dia menggunakan ataupun mengasah bakat, mengasah skill. Cumanya selain daripada manual, akan diterapkan juga digital. Maknanya setiap kerja kamu, setiap kerja pelajar-pelajar yang sudah siap, yang dah siap, akan didigitalizekan untuk menghasilkan contohnya komik ataupun buku ataupun majalah, as long as ada ilustrasi, dan ilustrasi itu hasilnya adalah manual. Jika pelajar-pelajar tidak melalui proses kursus-kursus asas, agak sukar untuk pelajar-pelajar menghadapi kursus-kursus yang lain, seperti contohnya animasi 2 dimensi ataupun 2D animation, animasi 3D ataupun 3D animation, dan juga mata pelajaran ataupun kursus-kursus yang lain yang lebih menyukarkan, sebab kursus-kursus tersebut pensyarahnya tidak akan mengajar drawing. Pensyarahnya cuma menyuruh sahaja. Cuma segala assignment yang diberi bergantung kepada kemahiran pelajar, sebab segala teknik-teknik melukis dan juga teknik-teknik sketching, drawing semua sudah diajar waktu semester 1, semester 2 dan semester 3. Semester 4 dan semester ke atas sampai semester 9, pelajar-pelajar akan berusaha sendiri dan recall balik kursus-kursus yang asas seperti drawing dan juga illustration tu lah. Sebab tu mata pelajaran yang ini, mata pelajaran drawing ni sangat penting. Latihan juga perlu dilakukan pada setiap masa, walaupun setelah habis kursus tersebut dijalankan. Maknanya walaupun mata pelajaran tu pelajar-pelajar dah selesai, still pelajar-pelajar tetap kena praktis selagi masih lagi bergelar pelajar di Jabatan Seni Visual. Di Jabatan Seni Visual kami ada dua program, iaitu fotografi dan juga grafik. So, di dalam program grafik kita ada dua, iaitu Ijazah Sarjana Muda Seni Reka Grafik Digital dan juga Diploma Seni Reka Grafik Digital. Dan fotografi kita ada Ijazah Sarjana Muda Teknologi Fotografi Kreatif dan kita ada Diploma Teknologi Fotografi. Okey. Di dalam program fotografi kita ada kekuatan, iaitu yang tak ada pada universiti ataupun kolej yang lain. Kita ada underwater fotografi ataupun fotografi di dasar, di dalam air lah, di dasar laut. Once a while kita akan bawa student ke pulau perhentian untuk merakam ataupun untuk eksperimen ataupun untuk mendapat pengalaman bagaimana kaedah ataupun teknik menggunakan fotografi di dalam air. Itu adalah kekuatan kami lah di sini. Dan seni reka grafik memang sudah terkenal, memang kebanyakan agensi memang sudah tahu lulusan-lulusan UNISEL adalah lulusan yang sangat berkualiti, dan kami juga, dan alumni kami juga ramai yang dah mendapat tempat di dalam agensi-agensi ternama di dalam negara dan juga di luar negara. Kursus drawing sangat penting sebab dia adalah satu kursus persediaan untuk pelajar-pelajar menghadapi dunia sebenar. Kenapa drawing penting pada fotografi? Itu jadi persoalan. Sebenarnya lulusan fotografi juga nanti di luar sana akan membuat kerja-kerja rakaman, kerja-kerja syuting. Contohnya membuat
video pendek ataupun membuat video komersial, dan seharusnya sebelum menghasilkan sesuatu rakaman ataupun syuting, fotografer berganding dengan designer akan menghasilkan sesuatu storyboard dan memerlukan skill untuk melukis. That's why sebab itulah mata pelajaran drawing itu sangat penting walaupun pelajar-pelajar mengambil jurusan fotografi. Di tangan saya ada 3 warna primary ataupun color prima, iaitu biru, kuning dan juga merah. Ini adalah color asas untuk dicampurkan menjadi color-color secondary ataupun color sekundar, dan selanjutnya akan menjadi color ketiga ataupun tertiary color, dan menghasilkan beribu-ribu color hasil daripada cuma 3 warna prima ni saja. Okey, dan selanjutnya warna dah diletak pada palette. Ini dipanggil palette ya. Bekas untuk mencampur warna ni dipanggil palette, dan saya dah meletakkan warna prima iaitu warna kuning, warna biru dan juga warna merah untuk dicampur menjadikan warna-warna sekundar untuk saya hasilkan lukisan ini ya. Yang ini adalah canvas ataupun canvas putih yang telah dilakar menggunakan charcoal ataupun menggunakan pensel sebentar tadi. Dan selanjutnya step yang kedua adalah step untuk meletakkan warna di sini menggunakan color prima, menghasilkan warna-warna basic. Okey, ini ada beberapa brushes ataupun beberapa berus, dan berus-berus ini saya akan pilih mengikut keselesaan saya. Saya pilih berus yang ini untuk saya gunakan sebagai berus untuk mencampur warna. Kemudian dan ada sedikit air. Tujuan dia adalah untuk membersihkan berus bila kita nak menukar daripada satu warna ke satu warna yang lain. Sebelum kita mix color, seharusnya pasahkan dulu brush, dan kita biasanya mendapatkan color-color secondary melalui campuran warna primary, dan biru campur dengan merah dapat color seolah-olah macam ungu je tu atau purple. Ni untuk saya dapatkan outline ataupun garis luar ketika menghasilkan karya-karya seperti inilah painting. Teknik untuk mendapatkan outline ni terpulang kepada anak-anak, terpulang kepada pelajar, dan terpulang kepada kesesuaian berus yang digunakan mengikut keselesaan masing-masing lah. So lupa saya nak bagi tahu ni, ini adalah warna ni dipanggil acrylic. Acrylic ni adalah warna contemporary yang digunakan yang sering digunakan sebagai warna-warna untuk menghasilkan karya oleh pelukis-pelukis sekarang, pelukis sama ada pelukis ternama ataupun pelukis amateur. Saya gemar untuk memperkenalkan warna akrilik ni kepada pelajar-pelajar, sebab warna akrilik ni mudah untuk kita menghasilkan berbagai-bagai teknik. Contohnya teknik cat air menggunakan akrilik, teknik cat minyak pun menggunakan akrilik, bergantung kepada macam mana kita nak gunakan dia. Sebab kalau kita nak hasil dia ataupun result dia seperti cat minyak, kita harus menggunakan banyak color dengan kuantiti yang agak pekat. Kalau kita nak buat seperti cat air ataupun watercolor, kita menggunakan kuantiti air yang banyak. Itu bezanya ya. Dan beza antara akrilik dan cat minyak ni tidak banyak perbezaan. Yang perbezaan ni tidak ketara, sebab hasil dia akan tahan lama. Dia tahan beribu-ribu tahun ya. Cuma bezanya adalah akrilik
dia water base, itu saja. Tapi bila karya tu dah siap, hasilnya kalau kadang-kadang kalau kita nak tengok cat minyak dan cat akrilik, kita hampir-hampir keliru yang mana satu akrilik, yang mana satu cat minyak, sebab hasil dia hampir sama. Cuma execution dia je yang sedikit berbeza. Okey, sekarang saya cuba dapatkan basic structure dan capture di mana gelap dan juga di mana kawasan terang, iaitu kawasan yang di mana cahaya jatuh ataupun di mana light drop. Ni saya tinggalkan ruang yang cerah dan saya cuma gelapkan warna yang gelap. Medium acrylic ni kalau dibandingkan dengan medium cat air, dia agak berbeza sebab medium acrylic basic warna dia adalah warna-warna yang gelap. Kalau acrylic, kalau watercolor ataupun cat air, kita akan gunakan warna-warna terang dahulu, lepas tu slowly kita akan masukkan warna-warna yang gelap. Acrylic kita menggunakan warna yang gelap dulu dan slowly kita akan terangkan dia. Kita akan highlight dia lah. Kita akan highlight mengikut cahaya, mengikut di mana cahaya datang dan juga di mana bayang. Cahaya dan bayang itulah yang saya katakan tadi adalah salah satu daripada element of art, iaitu value. Dan sekarang saya dah membentuk form. Kita dah nampak sini sebelah sikit, kita dah nampak form. Dan untuk yang ini terang dan juga kawasan yang gelap ni adalah value untuk satu-satu karya. Kadang-kadang pelukis akan melukis menggunakan berus daripada awal sampai karya tu siap. Tapi saya biasanya akan menghasilkan karya mengikut keselesaan saya, iaitu menggunakan berus. Kadang-kala saya terus menggunakan tangan without gunakan berus. Dan sebentar lagi saya akan tunjukkan cara saya menggunakan melukis menggunakan tangan setelah saya dapat struktur figure yang saya sedang lukis ni. Struktur ni adalah panduan untuk saya meletakkan warna-warna yang berikutnya nanti. Kita tak perlu risau tentang jadi ke tak jadi ke, sama ke tak sama ke dengan model yang kita tengok ataupun dengan reference yang kita tengok. Kita cuma concern form dan juga proportion. Proportion yang paling penting dalam satu-satu karya adalah proportion. Kalau proportion kita tak betul, walaupun karya tu cantik tapi nampak tak menarik. Okey, saya dah hampir siap sebenarnya. Sebenarnya kalau area yang besar macam ni, kita kena gunakan berus yang besar lagi. Saya memilih berus yang agak besar sedikit untuk menghasilkan kawasan yang gelap tu. Dengan medium acrylic ni, awak ataupun pelajar-pelajar tak perlu takut untuk melakukan kesilapan sebab macam saya kata tadi, teknik ni adalah daripada gelap kepada terang. Maknanya apa saja kesilapan di dalam meletakkan satu-satu warna itu, kita boleh enhance balik dengan warna-warna yang terang kemudian. Okey, sekarang dah nampak bentuk. Kita dah nampak dekat sini kepala, kat sini kan kita dah ada tangan, dah ada, maknanya basic form dah ada. So tinggal nak rendering ataupun tinggal nak make up lah, nak cantikkan karya ni. So saya lebih gemar menggunakan campuran-campuran warna yang pelbagai dan menggunakan tangan. Saya lebih suka pakai sarung tangan supaya tangan kita tak kotor bila kita campur warna. Ini adalah clinical glove. Okey, saya memilih warna-warna seperti saya kata, menggunakan tangan. Tak perlu risau kalau ada sikit-sikit mistake, tak perlu risau sebab kita boleh add some more color. So kadang-kadang untuk mendapatkan form kita perlu ada warna as a background lah, background color.
dan penerangan yang saya beri sebentar tadi dapat membantu calon-calon pelajar SPM dan STPM menghadapi peperiksaan seni visual akan datang. Pada yang berminat untuk melanjutkan pelajaran di Jabatan Seni Visual di UNISEL, bolehlah melayari website UNISEL www.unisel.edu.my. Okey, sekian, terima kasih. Bertemu kita di semester yang akan datang. Bye.